So kita dah almost penghujung. Tajuk apa kita slot yang terakhir ialah by kita punya fisio. Kita jemput Puan Adibah selaku ketua unit fisioterapi untuk memberikan talk lah berkenaan dengan aktiviti kecergasan untuk air filter. Okey. Dipersilakan Puan Adibah. Slide tadi dah masuk slide. Slide dah masuk. Tak detect ni. Kita detect ke? Cuba masuk ke sini. Okey, tu yang mana ni? Ni. Mana? Ni. Tu. Present jap. Start. Share content. Tak ada sound kan? Okey. Ya, ada sebab ada video. Ada video eh. Okey. Okey dah. Macam biasa dah slide. Present. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua peserta. Boleh dengar tak semua? Boleh Okey, saya Adibah lah, selaku ketua unit fisioterapi bersama dengan seorang lagi coach lah, iaitu Zawiyah yang akan in charge IFITA 2. Okey, kita untuk fizio memang terlibat bahagian senaman lah, senaman bagaimana untuk menguruskan badan lah, okey, dengan sihat, dengan aktif, okey. So okey, kalau ikutkan fizioterapi punya tagline pun memang fit for life. Okey, if you want to keep healthy, keep moving all through your life lah. Okey, so untuk yang tak plan untuk kuruskan berat badan, untuk orang yang kurus pun kena sentiasa aktif lah. Okey. Okey, ini yang paling kita risau, iaitu penyakit daripada duduk. Okey, manusia membesar sebagai satu makhluk yang sentiasa bergerak. Okey. Perkara yang paling pelik sekali dalam dunia adalah apabila seseorang manusia menghabiskan masa seharian dengan duduk di atas kerusi. Ia merupakan satu belenggu kepada fizikal. Okey, sebenarnya kalau ikutkan pakar-pakar ni, okey, sitting is killing you. Okey. Dan penyakit yang paling orang kata yang doktor pun tak boleh diagnose lah sebenarnya. Okey. Kita kalau boleh memang duduk tu duduk bila perlu sahaja. So kena banyakkan bergerak lah. Okey, selalu ada orang tanya apa itu beza senaman dan apa itu beza aktiviti fizikal. Okey, apa yang kehidupan seharian kita tu adalah aktiviti fizikal. Okey, yang melibatkan pergerakan pelbagai anggota badan, okey, yang memerlukan tenaga. Okey, contohnya kalau kita menyapu sampah, okey, membersih. Okey, buat kerja rumah, basuh kereta, itu adalah salah satu aktiviti fizikal. Okey, sekejap ya. Okey, maaf ya semua ya, ada teknikal sedikit lah.
Okey, so kita sambung semula. Okey. So tadi kita cerita tentang aktiviti fizikal, betul? Okey, sekarang ni kita cerita tentang senaman. Senaman ni, okey, apa beza aktiviti fizikal tadi? Aktiviti fizikal ni dia tak terancang, dia tak ada jadual, okey? Dia awak boleh lakukan bila-bila masa. Tapi senaman ni kita kena rancang dia. Bila awak nak buat. Okey, berapa kali sehari, okey, secara sistematik, dan dia kena buat secara berulang-ulang. Okey, barulah kita akan dapat kesan yang lebih lah kepada kita punya diri ya. Okey, ini adalah mengikut World Health Organization yang baru, okey, yang terkini. Okey, saya share sedikit lah. Okey. Yang pertama, okey, physical activity is good for hearts, bodies and minds. Okey, semua orang, saya rasa semua peserta dah tahu. Okey, kita punya, bila kita melakukan aktiviti fizikal, bila kita melakukan senaman, dia baik untuk kita punya jantung, untuk kita punya badan dan untuk kita punya pemikiran. Okey, sebab tu kena melakukan aktiviti-aktiviti fizikal tersebut. Okey, doktor pun kalau dia akan suggest setiap condition penyakit tersebut mesti ada aktiviti-aktiviti atau senaman yang bersesuaian dengan mereka lah. Okey, yang kedua, okey, any amount of physical activity is better than none and more is better. Okey, kadang-kadang orang nak berebut. Okey, orang tu buat lebih, kita pun nak buat lebih. Okey, sebenarnya kita kena tengok kemampuan diri kita sendirilah. Okey, kalau ikutkan WHO ni, dia punya recommend dia adalah 150 hingga 300 minit dalam masa seminggu. Okey, tapi dia ni bergantung kepada korang punya kemampuan diri sendirilah, korang punya badan. Korang sendiri kena baca, korang kena tahu fizikal badan korang sendiri mampu ke tak untuk achieve seperti orang lain ataupun untuk diri you all sendirilah. Okey. Okey, yang ketiga adalah all physical activity counts. Okey, kalau dulu untuk menguruskan berat badan dia kata aktiviti fizikal tak termasuk. Tapi sebenarnya aktiviti fizikal seperti aktiviti harian seperti jalan, okey, seperti you main basikal, mengemas rumah, membersihkan kereta, mencuci kereta, semua tu adalah termasuk dalam physical activity tersebut lah. Okey, yang keempat ni, muscle strengthening benefits everyone. Ini yang paling penting. Seperti yang tadi Mr. Ken dah bagi tahu kan, kita kena buat lifting weight training. Inilah termasuk. Betul lah cakap Mr. Ken. Muscle strengthening benefits everyone. Itu memang diperkatakan oleh World Health Organization. Dia orang pun suggest kena buat muscle strengthening. Sebab biasanya orang yang nak menguruskan berat badan ni, dia lebih kepada nak buat cardio, endurance training sahaja. Okey, saya akan cerita sedikit nanti tentang apa kebaikan muscle strengthening inilah. Okey. So yang kelima, World Health Organization mencadangkan too much sedentary behavior can be unhealthy. Apa yang dimaksudkan dengan sedentary adalah macam saya cakap lah, hanya pergi kerja, balik kerja, tidur. Itu adalah sedentary lah, tak buat banyak aktiviti fizikal lah. Okey, yang keenam adalah everyone can benefit from increasing physical activity and reducing sedentary behavior. Okey, semua orang termasuk warga emas, termasuk kanak-kanak, termasuk yang ada penyakit, semua akan mendapat kebaikan jika membuat aktiviti fizikal dan senaman inilah. Okey, ini adalah laporan WHO Dia mengatakan kat sini secara global 60% daripada penduduk dunia ni gagal mencapai sarana minima. Okey, apa yang sarana minima tadi adalah 150 minit hingga 300 minit dalam masa seminggu. Okey, 60%, banyak kan? So saya rasa peserta iFitter 2 ni tak termasuk dalam kategori inilah. Okey. Okey, untuk Malaysia pula, ini adalah research 40% hingga 60% tidak mengamalkan sarana minima yang disyorkan lah. Okey. Okey, cuba tengokkan gambar tersebut. Okey, individu yang tidak aktif dan duduk lebih 6 jam sehari adalah lebih berisiko untuk menghidapi penyakit kronik seperti diabetes dan kematian peramatang lah. Okey.
Okey, kaedah menentukan kegemukan ni, okey tadi pun Mr. Ken dah sebutlah, mungkin satulah ukur lilit pinggang. Ini penting untuk lelaki dan perempuan. Salah satu nak menentukan kegemukan kita, ukur lilit pinggang. Kat mana tu? Dia punya tempat-tempat mengukur lilit pinggang tu. Dekat pusat. Okey, kita tunjuk gambar Okey, kita cakap dulu. Okey, lelaki kalau lebih 94 cm dia dah di kategori risiko lah. Okey, wanita lebih 80 cm. Tapi untuk Asia 90 90 cm lah untuk lelaki. Okey. Okey, nampak tak gambar ni? Kat sini yang korang kena letak ukur lilit pinggang tu. Okey, yang menentukan kegemukan. Itu kita panggil iliac crest lah. Iliac crest level. Dekat situ kita akan rasa kat tepi ni macam keras-keras tu lah. Korang sendiri akan rasa. So dekat situ point dia, ukur lilit dekat situ. So boleh menjadi korang punya apa? Korang punya standard lah daripada mana mula. Selepas habis 6 bulan ni, berapa banyak penurunan dekat situ lah. Okey. Okay. Pentingkah turun berat badan? Semestinya iyalah jawapannya kan. Okey, semua yang masuk dalam Ifiter 2 ni confirm lah untuk menurunkan berat badan yang sihat. Kita tak nak berat badan yang tidak sihat. Kita nak yang sihat. Okey. Sebab kita nak lebih sihat, kita nak lebih bertenaga, kita nak kelihatan menarik. Okay. So bila kita makin kurus tu, kita akan lebih confident jugalah. Kita akan lebih berkeyakinan lah. Okay. Ini semua orang tahulah. Okay. Untuk capai berat badan unggul, akan mendapat kebaikan-kebaikan tersebut lah. Okey, ini konsep lah. Okey, dalam fizioterapi mencadangkan ini adalah konsepnya. Macam saya cakap tadi, kita kena turun berat badan adalah secara sihat. Okey, kalau ikutkan, okey, kita kena mencapai 10% daripada berat semasa dalam tempoh 6 bulan lah. Okey, ini adalah kita punya plan lah, kita punya cadangan untuk semua peserta. Okey. Kita tak nak dalam sebulan tu turun banyak, lepas tu you statik. Okey, statik. Okey, lepas tu rasa macam nak turun berat badan balik lah, baru you banyak-banyak turun. Okey, baru kawal, baru exercise. Itu tak boleh lah. Kita nak benda tu adalah konsisten. Okey, supaya kita ni sihat lah. Okey, kurus secara sihat. Okey, ini macam saya cakap. Okey. Apa beza senaman dan bukan senaman? Bukan senaman tu tepi itulah. Okey, seperti kemak, mengemas, mengemuk, berjalan. Okey. Tapi kalau ikutkan, bukan senaman ini juga akan membakar you punya kalori juga, tapi tak banyak seperti melakukan senaman yang terancang. Okey. Okey, selain tu, okey, untuk senaman macam saya cakap, dia kena terbahagi kepada dua, iaitu kardiovaskular dan aktiviti fizikal untuk memantapkan otot. Okey, kardiovaskular semua orang tahu kot. Okey, saya tengok Ifiter 1 dulu banyak lebih kepada macam suka hiking, jogging. Okey, itu lebih kepada kardiovaskular, aerobik. Okey, semua ni bagus untuk kita punya kekuatan jantung. Okey, tapi kita kena top up. Kita kena top up dengan kita punya weight lifting. Okey, seperti push up, sit up, plank. Okey, semua itulah. Okey, ini adalah sasaran kita lah. Okey, untuk maintain saja untuk kecergasan jantung, kita kena melakukan sekurang-kurangnya 150 minit seminggu untuk aktiviti intensiti sederhana, iaitu minimum 5 hari seminggu bersamaan dengan 30 minit per sesi. Okey, untuk menurunkan berat badan pula sekurang-kurangnya 300 minit seminggu untuk aktiviti intensiti sederhana. Okey, apa yang dimaksud dengan aktiviti intensiti sederhana ni sekejap lagi saya terangkan Okey, so kalau you betul-betul nak menurunkan berat badan, you tak boleh ikut yang atas tu lah untuk kecergasan jantung, 150 minit seminggu sahaja. So kalau untuk berat badan, you kena sekurang-kurangnya 300 minit seminggu. Okey?
Okey, apa yang perlu dilakukan persediaan sebelum bersenam? Okey, iaitu ceklah status kesihatan. Tapi saya rasa Dr. Fad dah tengok kan status kesihatan masing-masing untuk join iFitter 2. So semua orang qualified lah yang berapa orang dalam iFitter 2 ni. Okey, yang kedua adalah pakaian yang sesuai. Okey, pakaian yang sesuai ni dimasukkan dari segi baju yang serap peluh, okey, ataupun pemakaian kasut. Okey, penting bukan kita nak hiking, berjoging, berlari, berjalan menggunakan slipper. Okey, nanti kecederaan lain pula yang akan berlaku. Okey, ini penting juga. Persediaan sebelum bersenam adalah 2 jam selepas makan. Tak bolehlah lepas makan korang terus bersenam. Okey. So, okey, ini yang orang selalu lupa iaitu memanaskan badan. Okey, memanaskan badan ni apa? Warm up lah. Okey, kadang-kadang orang fikir dia fit untuk melakukan aktiviti tersebut ataupun melakukan senaman tersebut sampai lupa untuk memanaskan badan. Okey. Untuk memanaskan badan, kita kena buat daripada atas. Okey, daripada kepala. Okey, daripada kepala, lepas tu barulah kepada badan, barulah kepada kaki. Berbeza dengan cooling down. Selepas exercise, barulah daripada kaki sampai kepala. Okey, jangan terbalik untuk warm up dengan cooling down. Lepas tu seterusnya kita kena minum air yang secukupnya lah. Okey, ini penting semasa senaman pun korang nak selang dengan air sebenarnya tak ada isu pun lah, asalkan korang mampu untuk meneruskan exercise tersebut. Okey, ini kalau korang tak boleh nak buat 5 ni, maknanya korang belum bersedia lagi untuk melakukan senaman tersebut. Okey. Okey, ini contoh pakaian yang sesuai lah pakai sport shoes, okey, pakai baju yang sesuai. Okey, semua orang dah check radar scan? Dr. Fad, semua orang dah check radar kan? Dah, okey. So nanti kita boleh compare lah sebelum dengan selepas, okey. Boleh tengok radar scan ni, okey. Kalau you buat do regular exercise, okey, kita akan increase you punya muscle, okey, fat pun akan reduce, okey. You tengok muscle akan increase, okey. Untuk diet, kalau you tak combine dengan exercise, you tak akan build up you punya muscle. You tak akan, muscle tu tak akan gain lah. So, you akan reduce sekali dengan diet you, dengan fat you. Okey, lama-lama dalam masa yang diet saja tu, graf tu akan statik. Okey, bila you tak buat exercise tu, graf tu akan statik sebab you tak ada muscle untuk membakar lemak-lemak yang akan datang tersebut. Sebab tu penting untuk melakukan senaman. Okey, terutama weight training tadi tu. Weight training tu untuk build up you punya muscle, untuk kuatkan you punya otot semula untuk membakar lemak-lemak yang akan datang tu lah. Okey. Untuk medication, okey, itulah yang tertera dekat situ. So kita boleh compare akan datang. Okey, saya harap untuk habis sesi dengan iFitter 2 ni, persen muscle akan increase lah untuk semua peserta, bukan weight loss sahajalah, bukan fat loss sahaja. Kita nak muscle tu pun akan increase. Alright. Okey, ini adalah formula untuk orang yang tak pernah melakukan senaman dan selalu melakukan senaman, dan untuk siapa sajalah formula ni. Okey. Okey, kita tengok ini yang menentukan intensiti mana yang korang nak guna. Okey, sebab tu saya cakap tadi, okey, saya punya intensiti tak sama dengan Mr. Ken, saya tak sama dengan Dr. Fad intensiti saya, sebab dia mengikut umur kita lah dan mengikut kekerapan kita bersenam. Okey, untuk peratus 50 hingga 55% yang tidak pernah melakukan senaman. Okey, nampak tak yang tak pernah? Okey, yang peserta kali ni yang join iFitter, yang baru sangat berminat, okey, boleh starting dengan 50 hingga 55%. Okey, untuk yang jarang-jarang boleh melakukan 56 hingga 60%. Untuk 2-3 kali seminggu boleh ikut intensiti 61 hingga 70%. Untuk bersenam secara berkala lebih 3 kali seminggu. Okey, macam mana nak kira? Sekejap lagi kita kira sama-sama ya. Okey. Kalau ikutkan guideline ini, kalau ikutkan suggestion untuk menguruskan berat badan, kena mengikut 61 hingga 70%. Yang nombor 3 tu.
Kalau you capai intensity 61 hingga 70%, barulah kita akan dapat kebaikan untuk menurunkan berat badan tersebut. Kalau yang nombor 2 dan nombor 1, dia lebih kepada orang kata apa? Gaya hidup aktif lah, gaya hidup yang sihat, okey? Tapi saya remind lagi sekali, untuk sesiapa yang jarang-jarang melakukan senaman, korang kena buat low intensity dulu. Korang tak boleh terus jump kepada 61 hingga 70% tersebut. Okey? Faham nanti boleh tanya kalau tak berapa faham tentang table ni. Okey, ini contoh. Okey, Inah. Inah ni 34 tahun. 34 tahun ni saya lah ni. Okey, kita kira, first kira adalah kita kira dulu denyutan jantung semasa rehat. Okey, dikira kat mana? Kiranya dekat kita punya pergelangan tangan ni. Okey, letak 2 jari dekat sini, korang akan rasa denyutan nadi korang. Okey, ini dalam waktu rehat, dalam duduk-duduk santai-santai ni, kita kira berapa denyutan jantung semasa rehat. Dan kita boleh check dekat kita punya carotid artery ni. Okey, dekat sini. Okey, kita boleh check sama juga kira nadi tersebut berapa. Contoh dekat sini, kita punya Inah punya denyutan jantung adalah 70. Okey, 70. Okey, macam mana kita nak kira heart rate yang sesuai untuk Inah ni? Okey, apa yang dilakukan adalah 220. Okey, 220 ni adalah formula. Memang digunakan untuk mengira target heart rate lah. Okey, tolak dengan umur, 220 tolak dengan 34. Okey, dapat jawapan kan? Okey, contoh 186. Okey, 186 tolak dengan 70. 70 ni adalah heart rate rehat tadi tu. Rate rehat 70 tadi tu, tolak 70. Lepas tu saya nak you all darab dengan berapa persen tadi. Contoh macam saya adalah juga buat exercise kan. So saya pilih untuk 60% sebab saya target untuk kuruskan berat badan. Betul? So kita darabkan dengan 60%. Lepas tu kita tambahkan balik dengan 70 kadar rehat tadi tu. Itulah kita punya heart rate yang selesa. Heart rate yang kita nak capai. Okey, faham tak? Okey, contohlah, okey, saya tengah berjogging ataupun tengah hiking, saya pakai jam tu kan, jam yang ada heart rate tu. Okey, saya jogging, tiba-tiba saya terendah sangat. Contoh saya dapat hanya 130. So saya tak mencapai lagi tahap tersebut untuk apa? Untuk target saya tu. Okey. So saya kena lebih push lah. Saya kena lebih berjogging, saya kena tingkatkan lagi saya punya kardiovaskular tersebut. Tahap jantung kita. Okey, contoh tiba-tiba kita tengok pula 150. Aduh, dah tinggi sangat, tak boleh. Okey, untuk permulaan ni you all kena ikut heart rate yang sesuai untuk you all. Okey, sebab tu saya cakap saya berlainan dengan Puan Jun, saya berlainan dengan Dr. Fad, Mr. Ken, semua saya berlainan. Okey, sebab tu kena ikut umur you all masing-masing dan target intensity tadi tu. Okey, contoh tadi macam mana? Tadi kita kata kita tak pernah, jarang-jarang. So kita pilih 56 hingga 60. So kita darabkan dengan 56 tersebut. Okey, clear tak? Faham So sesiapa yang nak kira heart rate yang tak berapa faham, okey, boleh je jumpa saya. Okey, boleh jumpa saya kirakan untuk awak semua. So kita time tu lah korang bila bersenam, korang tengok heart rate tu. Heart rate tu capai ataupun tidak. Okey, so kalau dalam seminggu 2 atau korang dah 60% tu you rasa macam okey dengan intensity tersebut, okey, you boleh tingkatkan kepada berapa persen lagi. Macam tu. Okey, boleh? Okey, faham Okey, ini adalah target hari ini penting you kena kira ni dulu baru you boleh proceed dengan senaman. Okey, apa yang perlu dilakukan semasa bersenam iaitu minum air secukupnya, bawa gula-gula untuk pesakit DM. Okey, bersenam di tempat tumpuan ramai. Bawa teman atau ahli keluarga. Okey, biasanya kita ni lebih seronok dengan kawan, betul tak? Okey, kalau kita seorang-seorang dia rasa macam mana Puan Syu? Dia rasa macam boring kan? Boring. So cari kawan yang, tapi bukan cari kawan pergi kedai makan.
Okay, cari kawan yang betul-betul enjoy dengan you all, betul-betul rasa nak target yang sama dengan korang untuk buat sama-sama. InsyaAllah, saya yakin bila kita dapat sokongan yang baik daripada rakan, korang akan dapat kebaikan yang lebih banyak berbanding tak ada rakan tersebut lah. Okay? Tapi bila turun hiking, pergi kedai apa biasanya? Roti canai, oh my god. Kan, dia pergi roti canai kan? Okay. So, okay, so sebab itulah kena tahu apa yang kita buat. Okay, so selepas hiking tu pergi, memang rasa penat, memang rasa haus, lapar. So carilah benda-benda yang boleh mengenyangkan dengan sihat lah. Okay. Okay, inilah yang kita nak cakap tadi tu, HIIT. Okay, dalam slide Mr. Ken tadi pun ada perkataan HIIT, iaitu High Interval Intensity Training. Okay, inilah yang you all boleh buat. Okay, contohnya adalah plank, side plank, okay, bicycle crunch, push up, chair dip, bridge. Okay, tapi saya nak benda-benda ni korang kena dapat ilmu yang betul, bukannya buat main apa orang kata sembrono sahaja. Sebab dia bila you tak pernah buat, dia akan bila you buat posisi yang salah, dia akan dapat kecederaan yang lain pula. Itu memang tak nak, saya tak nak benda tu berlaku. So kalau korang rasa nak perlu belajar sesuatu tentang circuit training ni, kita boleh decide apa orang kata masa, macam mana, betul tak Puan Diba, macam ni nak buat push up, macam ni nak buat crunch, macam ni nak buat side plank. Perlu mendapat orang kata nasihat yang macam mana cara yang betul lah untuk membuat semua ni lah. Ini adalah cara-cara macam mana kita nak buat circuit training. Yang pertama ada orang dia buat 30 second. Dia follow masa. Yang pertama ikut masa, yang kedua dia mengikut repetition. Masa ni dia buat macam ni. Contoh dia buat plank 30 second, lepas tu dia rehat 10 hingga 20 second. Lepas tu dia continue balik, dia buat push up pula. Dia buat push up 30 second, lepas tu dia rehat 10 hingga 20 second. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia buat bridging pula, lepas tu dia rehat. Itu dia kira masa. Dia set masa 30 second, buat 10 to 20 second rehat. Circuit training yang kedua adalah dia ikut repetition. Dia buat 8 hingga 12 kali repetition, lepas tu dia rehat 10 hingga 20 second. Terpulang pada keselesaan masing-masing lah. Pada permulaan buat circuit training dia akan rasa macam exhausted lah. Dia akan rasa macam penat. Tapi you kena tahu kemampuan diri you sendiri, berapa set yang you boleh target. Kalau contoh you boleh target 1 set dulu, cuba buat 1 set dulu. Lepas tu nanti improve slowly lah. Tak boleh ikut apa ni orang kata kena 3 set juga capai. Tak boleh. Sebab korang baru bermula. Kalau korang nak lebih enjoy, boleh tengok YouTube lah. YouTube Tabata. Kita punya boleh tengok YouTube Tabata juga dalam ni lah untuk video circuit training ni. Tabata ni pun konsep yang sama untuk circuit training lah. So bila you tengok video tu, you lagi enjoy lah. Siap ada lagu-lagu, siap ada muzik kan. So you rasa lebih selesa, lebih tenang, lebih fun. Ni contohnya lah. Dan kalau ikutkan, dia boleh burn estimate 308 calories at moderate intensity and 573 calories at vigorous intensity just in 1 hour of circuit training. Circuit training ni memang banyak research lah. Banyak research yang mengatakan dia adalah program yang berjaya untuk mengurangkan berat badan. Sebab tu you tak boleh excludekan circuit training ni dalam you punya jadual exercise. Bukan hanya cardio sahaja. Bukan hanya you orang kata hiking, jogging, bukan itu saja. You kena combinekan dengan circuit training workouts ni. Sebab banyak research mengatakan dia adalah bagus untuk menguruskan berat badan. Ini adalah kita tengok jadual ni.
Ini pun research lah. Okey, ni research. Jika tiada sebarang aktiviti yang dilakukan dalam tempoh sekurang-kurangnya 48 jam, kesan senaman terakhir yang dilakukan akan berkurangan. Okey. Kalau tiba-tiba hari ni korang buat exercise tersebut, tiba-tiba korang rehat 48 jam. So kesan senaman yang sebelum tu dia akan berkurang lah sebab dia tak dapat momentum yang sama. Okey, dia tak dapat feel yang sama lah orang kata. Okey, so sebab tu saya cakap kalau buat exercise ni dia kena selang sehari sahaja. Okey, selang sehari you dah kena buat. Okey, ni contoh jadual lah. Okey, contoh hari bekerja memang kita tak ada masa jugalah untuk buat exercise. So mungkin you boleh gap sehari-sehari. Okey, selang sehari. Isnin buat, Selasa rehat sekejap. Okey, Rabu you boleh continue balik. Khamis you rehat. Okey, Jumaat Sabtu mungkin boleh teruskan sebab kat rumah kan boleh cari masa yang sesuai lah. Okey, ini kena kepentingan. Kepentingan kenapa kita kena melakukan latihan berintangan. Okey. Sebab selepas kita berlaku circuit training atau selepas kita melakukan circuit training ataupun Tabata tadi, okey, kita boleh membakar kalori tu dalam 24 jam tu akan terbakar. Okey, kan banyak kebaikan dia kan. 24 jam tu akan terbakar dengan sendirinya. Berbanding dengan you all melakukan cardiorespiratory. Okey, bila you buat endurance aerobik, dia akan bakar time tersebut sahaja. Time tersebut you buat, dia bakar kalori tu. Tapi untuk latihan berintangan iaitu circuit training, Tabata, dia akan bakar peserta punya kalori ni dalam 24 jam. Itu yang kita nak galakkan untuk melakukan circuit training tersebut. Okey. Latihan angkat berat disasarkan selang sehari untuk memberi kesan pada otot untuk pulih. Okey, macam saya cakap tadilah, tak bolehlah buat hari-hari untuk latihan angkat berat sebab kita pun baru lagi. So better selang seharikanlah, kecuali orang yang memang dah biasa buat untuk latihan angkat berat ni tak ada masalah sebenarnya untuk melakukan hari-hari. Okey. Okey, ini kita bagi contoh apa yang you all boleh buat dekat teknik yang betul adalah seperti berikut. dekat rumah. Rendahkan badan. Okey, ini adalah squatting. Pastikan punggung ke belakang. Okey, dan bila anda rendahkan badan, lutut tidak melebihi daripada hujung jari kaki. Okey, kadang orang buat squatting, buntut dia punggung dia tegak. Tidak. Punggung dia kena ke belakang, okey? Variasi squat yang kedua adalah sumo squat. Teknik yang betul adalah seperti berikut. Okey, ini adalah sumo squat. Posisi kaki adalah bentuk V dan rendahkan badan. Okey, tadi squat biasa Saya rasa ramai yang tak buat yang sumo squat ni. So lepas ni boleh buatlah. Dia adalah untuk lebih kepada abductor lah, tepi. Okey? Untuk senaman lunges, Ini adalah lunges. teknik yang betul adalah seperti berikut. Rendahkan badan. Pilihan pertama, tangan di pinggang ataupun ikut keselesaan. Pilihan kedua adalah tangan didepakan ke hadapan. Okay, ini adalah lunges yang tadi tu badan kita kena tegak, berbeza dengan squat tadi tu. Okay, squat kita punya punggung dia kena ke belakang. Okay. Okay, seterusnya Untuk senaman plank, variasi high plank, starting position adalah posisi merangkak. Cara posture ataupun teknik yang betul adalah pastikan punggung adalah selaras. okay, punggung kena selaras dia tak boleh tinggi daripada kita punya badan ataupun daripada kaki. Pastikan tangan juga selaras dengan Bahu. Okay, ini adalah plank yang betul. Okay, seterusnya tadi kita tangan straight. Untuk variasi front plank, starting position adalah di atas lantai. Teknik yang betul adalah dengan menggunakan kekuatan lengan, naikkan badan, pastikan punggung tidak diangkat tinggi dan selaras dengan badan.
Okay, sama juga punggung kita kena tegak dengan badan. Okay, posisi ni kena buat betul sebab untuk mengelakkan kecederaan sakit belakang. Okay, boleh nanti slide ni akan dimasukkan dan boleh tengok balik semula lah posisi yang betul yang seperti mana kita tunjukkan. Okay, last satu lagi. Untuk senaman lying hip leg brace, baring terlentang di atas lantai, angkat kaki pada posisi 90 darjah dan kemudian luruskan semula. Okey, ini adalah bagus untuk kita punya abdomen abdominal punya muscle. Okey, nak lagi bagus. Okey, ini adalah yang paling basic. Okey, nak lagi bagus, tadi kaki kita sentuh lantai kan? Okey, nak lagi bagus, kita bila dah turun tu kaki kita tak sentuh lantai lah di udara. Itu yang bagus. So 5 ni saya nak korang boleh buat dulu sebab simple. Saya bagi yang 5 ni korang boleh buat di rumah. Cari mat. Siapa yang tak ada kat rumah mat tu cari kat Shopee berapa ringgit lah Shopee. Ada belas-belas ada belas-belas, ada 20. Sebab untuk dekat rumah bukan sebarangan baring atas lantai, tidak. Kita nak you enjoy buat senaman tersebut. Saya nak you selesa, okey? Tak naklah pakai tilam. Tilam kita sebab apa tak boleh pakai tilam? Sebab tilam dia punya permukaan tilam tu tak rata kan? So akan menyebabkan korang punya pinggang pula yang masalah nanti. Okey? So saya nak peserta-peserta iFitter 2 ni cuba buat 5 ni dulu. Nanti kita jumpa pada saya tak ingat berapa hari bulan. Saya nak bolehlah seorang-seorang demo 5 ni kepada fizioterapis yang terlibat masa tersebut. So kita boleh betulkanlah apa yang salah time tersebut. 5 Satu squat. Alamak, semua tak nak datang pula nanti kan. Okey, datanglah kita belajar sama-sama. Kita boleh tunjuk apa yang salah. Okey. So tadi apa? Squat. Okey, sumo squat. High plank. Okey, satu lagi yang siku tu. Okey, yang bawah half plank. Satu lagi untuk abdominal tadi tu. Macam crunch tu. Okey. So 5 sahaja, sikit kan? Okey. So korang boleh buat circuit tadi tu. Korang boleh circuit, korang boleh buat circuit training yang saya cakap tadi tu 30 second buat sumo squat. Buat. Lepas tu rehat 10 hingga 20 second. Lepas tu continue apa tadi? Boleh buat crunch tadi tu untuk abdominal 30 second. Lepas tu rehat 10 hingga 20 second. Itu adalah circuit training. Itulah weight training yang kita cakap tadi tu. Okey? Okey, itu habis. Nanti kita tengok sama-sama apa yang berlaku. Okey? Okey, ini saya nak share sikit lah. Sekarang famous tentang 10,000 langkah. Banyak challenge kan. Boleh join dalam Book Dog. Sekarang pun kita aktif dalam Book Dog. So boleh dapat boleh dapat hadiah-hadiah menarik juga kan dalam Book Dog tu. Hari tu kita orang baru claim. Alamak, claimnya secret recipe. Sihat tak? Sebab salah satu gift dalam Book Dog adalah secret recipe. Boleh claim. Hari tu kita orang claim 20%. Sihat tak Mr. Ken? Secret recipe. Sihat Mr. Ken cakap okey. So korang kena join korang kena join challenge ni. Korang kena join Book Dog, okey, untuk dapatkan langkah-langkah ni. Barulah korang bolehlah pergi secret recipe kan. Okey. So, apa benefit 10,000 langkah? Okey, untuk cardio, tadi kita dah cerita tentang weight training. Okey, ni kita cerita tentang cardio pula. Okey, 10,000 langkah ni bersamaan dengan 6 hingga 8 km. Masa yang diambil untuk berjalan 10,000 langkah yang dianggarkan selama 1 jam 30 minit. Okey, 10,000 langkah tu akan terbakar 400 hingga 500 kalori. Okey, kalau you all tengok, okey, kalau kita kira kalau you jalan dalam 20 hari, okey, dalam 10,000 langkah dalam 20 hari boleh turun 1 kilo. Okey, so cuba berjalan sebab aktiviti berjalan ni dia simple. Okey, tapi cara berjalan pun kena ada gaya. Okey? Dia tak boleh jalan macam mana? Jalan pergi shopping kompleks? Bukan. Okey, dia kena jalan sekali dengan arm swing. Maksudnya kena pergerakan tangan. Bila you combine dengan
Betul. For sure betul. Okay, bila you join dengan pergerakan tangan, kita punya pergerakan tangan ni akan membakar lebih lagi bila you tak guna tangan. Okay, itu kelebihan dia. Okay, ini siapa yang ada alat-alat ni? Saya rasa ramai yang dah ada semenjak ada iFitter ni. Semenjak iFitter ni ramai dah membeli jam-jam yang canggih-canggih belaka ni. Okey, kita ini namakan dulu kita panggil pedometer. Sekarang dah macam-macam lah So kat sini apa orang kata bila ada ni korang akan rasa lebih excited. Lebih apa orang kata nak aim target. Aku dah capai berapa langkah hari ni kan. Okey. So untuk kita yang bekerja seharian ni bukannya saya suruh macam rehat pusing hospital capai 10,000 langkah. Bukan. Untuk 10,000 langkah ni korang boleh buat gap-gap. Contoh pagi tu berapa langkah. Lepas tu jalan lagi berapa langkah. Okay. Yang penting dalam satu hari you boleh aim 10,000 step. Itu memang recommendation daripada kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia sendirilah dan termasuk kita punya World Health Organization. Memang cadangkan untuk 10,000 langkah dalam satu hari. Okey, inilah macam saya cakap tadi aktiviti-aktiviti yang boleh membakar lemak. Okey, ni contoh-contoh aktiviti harian kita lah. Ini penting. Daripada tadi kita duduk je ke? Daripada tadi kita duduk je ke? Okey, saya rasa yang dengar ni ada bergerak-gerak ke? Okey. So, apa yang macam saya cakap tadi, penyakit daripada duduk. Penyakit daripada duduk ni kalau fizio setiap hari akan advise pesakit 15 minit hingga 20 minit dah kena bangun. Alamak, saya tak boleh demo macam ni. Okey. Ini adalah contoh senaman di tempat kerja. Wajib buat untuk semualah yang tak kurus badan ke, yang kurus slim ke, semua wajib buat senaman di tempat kerja ni. Ini adalah lebih kepada stretching. Okey. Penting. Okey. Sebab sekarang pun dah banyak ice break. Cuma kita tak nampak ice break kat sini sebab yelah kita buat visual kan. Sepatutnya kalau kita iFitter yang betul, kita memang dekat dewan ni dalam pukul berapa tu kita akan ada ice break lah. Kita akan buat senaman ringan untuk semua peserta lah. Okey. So boleh screenshot ni contoh ni senaman di tempat kerja ni buat. Okey. Untuk mengelakkan kecederaan-kecederaan semasa melakukan senaman lah. Okey, ini research Okey, ini saya share sikit research kelebihan turunkan berat badan. Okey, dia benefits of 10 kg weight loss in a 100 kg subject. Okey, kita tengok kat sini bila dia turun 10 kg weight loss ni, dia blood pressure dia okay, reduction systolic BP, reduction diastolic BP, okay. Lepas tu dia reduce the need for medication in hypertensive patients. Okay, untuk lipids pun kebanyakan memang baguslah orang kata. Dia boleh menurunkan total kolesterol, okay. Dia akan increase kita punya HDL, alright. Untuk diabetes lebih daripada 50% akan reduce in risk developing DM lah, okay. Untuk osteoarthritis, ramai saya rasa kalau banyak peserta bila saya bagi talk dia ada masalah lutut. Okay. Tadi pun sebelum saya bagi talk ni pun ada persoalan tentang osteoarthritis. Okay, dulu kebanyakan auto akan refer kita yang berumur-umur. Banyak auto lah biasa akan refer kepada fizio osteoarthritis. Yang saya nampak kebanyakan macam dulu punya ni banyak macam 50 something ke atas. Okey, tapi sekarang osteoarthritis kadang-kadang 30 hingga 40 tu, range 30 hingga 40 tu dah ada. Okey. So, apa kelebihan turunkan berat badan kepada osteoarthritis? Bila kita turunkan berat badan, okey, kita tak memberi impak yang tinggi kepada lutut. Okey, penyerapan dekat kita punya kepala lutut tu pun, patella tu pun okey lah. Okey, dia tak adalah bergesek antara satu sama lain. Okey, bila kita makin kurus, dia makin ringan lah beban dekat lutut kita. Okay. So osteoarthritis ni dia tak boleh pulih lah sebab dia degenerative changes. Dia adalah perubahan penuaan.
Okey. So untuk mengurangkan, untuk mengurangkan dia bertambah teruk, memang kena kuruskan badan. Memang kena turunkan berat badan. Korang akan rasa efek dia. Korang akan rasa efek dekat you punya lutut. Okey, lagi satu biasa orang komplain plantar fasciitis. Untuk orang yang badan besar-besar ni, dia akan komplain plantar fasciitis ataupun maksudnya dia akan sakit dekat tapak kaki dia. Okey, ada orang ngangguk. Ada orang ngangguk, betul lah tu. Okey, bila badan kita besar, memang kita mudah dapat heel spur, mudah akan dapat plantar fasciitis. So benefit turunkan berat badan ni sangat banyak. Okey, untuk kita punya diri kita sendiri. Alright. So untuk exercise osteoarthritis, exercise plantar fasciitis, boleh jumpa fizio akan datang lah. Okey. Ini tips daripada saya. Okey, jangan bersenam sehingga mendatangkan keletihan, kelesuan yang terlampau. Okey. Ini memang saya nak kena remind dekat semua peserta. Sebab tu saya cakap target heart rate tadi tu. Tadi kan kita dah belajar tentang target heart rate. Bila you pegang dengan target heart rate, you tak akan mendapat keletihan atau kelesuan yang terlampau tersebut. Sebab tu pentingnya first sebelum bersenam, you kena kira heart rate masing-masing. Bukan heart rate, target heart rate masing-masing. Okey? Sebab terlebih bersenam ni akan memberi kesan buruk terhadap tubuh badan kita. Alright? Okey, selepas senaman, apa yang kita boleh kena lakukan adalah cooling down lah, menyejukkan badan. Melakukan regangan otot tu, menyejukkan badan lah tu. Dan melakukan senaman pernafasan. Tadi Puan Jun ada ajar deep breathing exercise tak? Puan Jun, ada ajar deep breathing exercise tadi? Tak ada? Okey. Sebenarnya ini adalah salah satu teknik relaksasi. Okey. Teknik relaksasi ni, penting semasa melakukan senaman. Okey, apa yang perlu dilakukan bila you rasa macam tercungap ke ataupun you rasa macam tak selesa ke? Okey, you berehat sebentar dan melakukan deep breathing exercise ni. Okey, tekniknya adalah nampak kan? Okey. Korang kena bernafas. Okey, letak tangan satu di perut, di diaphragm kita ni. Okey, diaphragm kita ni betul-betul dekat kita punya bawah, kita punya ni lah. Okey. Okey, so dekat sini letak. Okey, apa yang kita perlu buat? Tarik nafas melalui hidung. Okey, bila tarik nafas hidung, perut kita kena kembung. Faham tak? Okey, perut kita kena kembung. Semua orang dah pelik lah. Tarik nafas melalui hidung, perut kena naik. Bila lepas, perut kena kempis. Itu baru teknik yang betul. Dapat buat tak? Okey. Okey, bagus satu dah dapat jawapan. Okey. Okey, ingat bila tarik nafas, perut kembung. Bila hembus nafas melalui mulut, perut kempis. Perut ke dalam. Itu adalah teknik relaksasi yang betul. Dan lagi satu, jangan guna atas. Kita jangan guna bahagian atas. Okey, bila you guna yang atas, you menggunakan muscle yang lain. Kita tak guna diaphragm muscle. Okey, kita guna diaphragm muscle kita, bukan guna yang atas. Kadang-kadang bila orang tarik nafas, dia suka tarik nafas macam ni. Betul tak? Salah. Maaf, salah. Okey, itu memang kena keras sikit. Salah. Okey. Okey, you tak boleh guna yang belah atas. Okey, guna diaphragm lah. Alright? Okey, itu teknik yang betul. Okey, sikit je lagi. Okey, kenapa korang tak suka senam? Korang lebih suka diet. Betul tak? Siapa suka diet? Siapa tak suka senam? Okey, tapi saya dah ceritalah kebaikan kalau korang buat diet sahaja, dia akan statik dalam masa tempoh yang tertentu, dia akan statik sebab you tak kuatkan muscle you balik. Sebab tu biasanya bila orang diet ni, you akan bila satu masa tu dia akan turun lah. Dia akan besar balik. Okey, sebab you tak ada otot untuk membakar tu. Sebab tu pentingnya combine. You kena jaga makan, you kena buat diet. Kena diet. Okey. So biasa orang kata tak nak exercise sebab tiada masa. Penat. Penat tu paling banyak kot orang cakap. Penat. Okey, lepas tu lagi satu, tiada perubahan.
Dia kata tiada perubahan, sakit. Okey, selepas exercise apa yang akan berlaku pada kita? Sakit. Okey, itu adalah DOMS. Okey, itu adalah delay onset muscle soreness. Jangan risau kawan-kawan. DOMS akan kurang dalam masa 24 jam hingga 48 jam. Dia akan kurang. Okey, jangan takut. Dia akan hilang. Okey, melainkan kalau you buat posisi yang salah lah senaman tadi. Kalau you buat posisi yang betul, kalau you buat warm up sebelum senaman, itu memang akan membantulah. Okey. Dia akan DOMS tu akan tak banyaklah seperti mana you tak follow the guideline apa yang saya bagi tahu tadi. Okey, apa yang boleh lakukan kalau DOMS? Apa yang perlu dilakukan? You kena buat regangan exercise. Regangan exercise dan kena letak ice pack. So dekat rumah boleh standby ice pack, boleh belilah dekat farmasi-farmasi terdekat ke apa ke, beli ice pack, letak tempat yang sakit tersebut. Alright, insya-Allah dia boleh mengurangkan DOMS tersebut lah. Alright. Okey, bagaimana untuk mengkeras senaman? Bermula dengan secara perlahan. Macam saya cakap, kalau korang tak ada target yang korang tak biasa senam, bermula dengan intensiti yang rendah tadi. Rangka jadual senaman, lepas tu mendapatkan sokongan sosial daripada rakan lah. Okey, tips senaman ni saya dah cakap banyak kali kot tadi. Okey, jangan melakukan senaman yang menyebabkan kesakitan. Okey, itu memang dilarang sama sekali lah. Alright. Okey, ingat bahawa kesan baik daripada senaman mengambil masa sebelum anda dapat merasakannya. Apa maksudnya? Kalau korang tak melakukan senaman tersebut, korang takkan tahulah apa rasanya, apa kebaikannya. Okey, cuma bila melakukan senaman tersebut kena berpada-pada mengikut kemampuan diri masing-masing lah. Okey, ni langkah untuk mengelakkan kecederaan. Ini pun saya dah sebutkan tadi. Okey, first kali adalah lakukan sesi warm up. Okey, lakukan sesi warm up. Yang kedua, pakaian dan kasut yang bersesuaian. Yang ketiga, kawasan bersukan yang selamat. Yang keempat, senaman meningkatkan kekuatan otot. Yang kelima adalah dapatkan rawatan doktor jika berlaku kecederaan. Okey, jangan biarkanlah. Tapi kalau setakat DOMS je, korang boleh rawat diri sendirilah. Alright? Ini adalah langkah-langkah untuk ni lah, masa senam you takkan dapat kecederaan-kecederaan yang teruk lah. Okey, ada orang tanya, salah ke bersenam waktu malam? Betul. Tidak salah. Okey, tidak salah untuk bersenam di waktu malam. Okey, asalkan tubuh badan kita mampu. Okey, kita kena listen to your body. Kita kena faham diri kita macam mana. Boleh ke siang dah bekerja, siang dah rasa penat, tiba-tiba malam baru you nak exercise, patut exercise high intensity, intensity yang tinggi. Itu yang akan menyebabkan kecederaan-kecederaan yang berlaku lah. So dia tak ada istilah masa tu lah untuk melakukan senaman tu bila lah. Okay. Okay, senaman bukan lesen untuk makan sesuka hati. Sebab tu saya cakap tadi, selepas senam you nak makan macam-macam sebab nak reward diri sendiri. Oh, saya mampu ni. Saya mampu hiking, lepas tu saya makan, kan? Saya mampu ni pergi berjoging berapa kilometer. Lepas tu saya makan. Okey. Saya tak nak korang jadikan senaman ni adalah lesen untuk makan sesuka hati. Okey. Last daripada saya, jadikan apa yang saya share ni panduan untuk semua. Okey, anything kalau rasa perlu untuk bertanya, okey, rasa tak faham, boleh ni lah, membuat temu janji lah, waktu bekerja 8 hingga 5 kepada fizioterapi. Okey, teknik-teknik yang bersesuaian untuk dilakukan. Okey, bukan bila you tengok YouTube tu korang mampu you buat, just you boleh tanya dululah sesuai ke tak untuk kita buat lah. Okey. So itu sahaja daripada saya. Saya wish good luck. Okey, saya wish good luck untuk semua iFitter 2.0. Okey, semoga kita punya pencapaian lebih tinggi lah. Okey, kita proud iFitter 2.0 daripada iFitter 1.0 lah. Okey. So 1.0 tu dah jadi benchmark dah. Okey, dah jadi satu kata apa?
kemajuan lah, macam pencapaian. Okey, sebab kita bangga, okey, coach-coach iFitter bangga melihat pencapaian iFitter 1.0. So saya harap iFitter 2.0 ni lagi kebabum lah. Kebabum Alright, itu saja daripada saya. Puan Adiba, apa-apa boleh contact lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa soalan boleh tanya ya. Donate tempat untuk. Okey, itu saja daripada saya ya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Adiba. Dengan berakhirnya tajuk yang terakhir ni, maka tamatlah kita punya bengkel iFitter 2.0. Tadi saya ada share link untuk malu-malas latihan dan juga kehadiran. Ada dua link saya harap semua peserta dapat isi. Yang malu-malas latihan tu akan ditutup pukul 1 tengah hari nanti. So siapa yang tu kena isi terus sekarang, dan kalau dah siap isi akan dapat sijil penyertaan latihan lah secara soft copy. So sijil tu boleh ditunjukkan kepada penyelaras latihan dekat klinik masing-masing untuk diorang isi dalam US 9 lah. Okey, yang untuk kehadiran tu dalam bentuk Google Form, yang tu kita isi. Nanti untuk setiap aktiviti kita akan bagi lagi link tu untuk isilah. Saya perasan ada orang isi tarikh aktiviti tu banyak yang salah lah, ada beberapa orang tu. Pastikan tarikh tu ialah 16 Februari 2021. Ada yang tulis 2211, ada yang 2121. Pastikan tarikh yang betul lah. Kita nanti akan tengok kehadiran daripada Google Form kehadiran tu. Okey. Ada apa-apa soalan ke ataupun masalah nak tu boleh tulis dekat chatting ni ataupun cakap je unmute. Okey, so kalau tak ada boleh je PM direct dekat WhatsApp ataupun tulis dalam WhatsApp group lah. Okey, so saya dengan ini mewakili Rusetia iFitter pada hari ini mengucapkan terima kasih pada semua peserta yang memberi sepenuh perhatian dan juga komitmen sepanjang bengkel pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk aktiviti-aktiviti iFitter. Kita masih menunggu pengumuman daripada Perdana Menteri untuk PKP. Kalau PKP ditamatkan pada hujung minggu ni, kita akan buat aktiviti mostly semua secara bersemuka lah. Okey, aktiviti senaman, aktiviti aerodance dan juga hiking. Kita doalah dapat semua dibenarkan. Okey, so dengan itu saya akhiri majlis kita pada hari ini dengan surah Al-Asr. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas-kelas online bersama dietitian dan juga Puan Jun akan guna apps yang sama yang ni. So nanti kita akan upload balik link lah dalam grup. Nanti boleh akan masuk pakai tim yang sama. Dan semua yang bengkel hari ni nanti saya akan edit dan compile. Nanti saya akan upload lah. Nanti kita bagi link kepada siapa yang nak dengar balik semula. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.